ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم kita doa sama-sama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Saya hormati Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Muttaqin, juga yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah An-Naba', iaitu An-Naba' bermaksud berita besar, berita yang menjadi gempar kepada masyarakat Quraisy, iaitu berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan pengutusan seorang Rasul daripada kalangan mereka, dan berkaitan Al-Quran yang dibawa. Ini satu yang memelikkan, keheranan bagi orang-orang Quraisy yang ummi untuk menerima kebenaran ini. Mereka berselisih tentangnya. Sebahagiannya beriman, sebahagiannya lagi tidak beriman. Sebahagiannya menjadi orang-orang yang taat kepada Nabi Rasulnya, dan sebahagian lagi menjadi penentang yang tegar. Jadi dalam surah An-Naba, Allah memberi peringatan kepada kita tentang balasan bagi orang yang beriman kepada Al-Quran dan balasan kepada orang yang mengingkarinya. Pada minggu lepas Allah dah sebut dah, iaitu pada hari yang manusia dibangkitkan, berlakunya kata putus. Hari yang di mana Allah memisahkan di antara orang yang beriman dan orang yang ingkar. Masing-masing berada dengan golongan masing-masing, dan yang terakhir sekali mereka akan ditempatkan di dalam neraka Allah, na'uzubillah, narullah, dan juga di dalam syurga Allah. So untuk melihat tentang azab dalam surah An-Naba, Allah mulakan dengan ancaman. Cuba kita lihat ayat yang ke-21. Sehingga ayat yang ke-30. Surah 21, surah 78, ayat 21 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Kita baca satu, lepas tu kita lihat terus terjemahan dia. Jadi inna ni harfu taukid, penegasan. Allah nak bagi tahu apa dia? Sesungguhnya jahannam. Jahannam ini adalah darul azab, negeri yang di dalamnya penuh dengan azab. Kanat mirsada, adalah ia ada mirsada. Mirsada ni isim makan, kata nama tempat. Mirsada maksudnya tempat mengintai. Tempat mengintai. Jadi sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah ia tempat mengintai. Siapa yang mengintai? Malaikat menjaga neraka mengintai-intai penghuni-penghuninya, dalam keadaan mereka itu sedang dinanti-nanti untuk diseksa. Begitu juga neraka itu sendiri menunggu-nunggu dan mengintai dari jauh
penghuni-penghuni dia. Jadi ini cuba bayangkan kalau kita pergi ke satu kota, bukan kita pergilah, maksudnya kalau ada situasi, di situ adanya tempat-tempat mengintai, tak nampak musuh-musuh kita yang nak serang hendap. Jadi kita dalam keadaan risiko. Itulah dia keadaan neraka. Mirsadan, ada tempat mengintai. Ayat 22, lit-taghina ma'aba. Jadi taghin ini maksudnya dia ambil dari perkataan tagha. Tagha melampaui batas. Lit-taghina itu jamak dia, jamak muzakkar salim, isim fa'il. Bagi siapa neraka Jahannam itu disediakan bagi at-taghina, orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Tanda muka surat ini tengok surah Al-Alaq, surah 96. Ayat yang ke-6 dan 7. Muka surat 597. Muka surat 597. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Jadi jangan begitu, Allah kata. Innal insan, sesungguhnya manusia itu benar-benar yatgha. Itu perkataan taghin tadi, daripada perkataan tagha, yatgha. Maksud yatgha diterjemah kat situ melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, kerana ia melihat dirinya istaghna, serba cukup. Dia melihat dirinya serba cukup. Orang kalau dia tahu dia tidak cukup, dia akan sungguh-sungguh untuk buat. Ada orang untuk urusan dunia ni, contohnya dia dah ada dah kereta, rumah yang cantik, yang besar, tapi pada masa yang sama dia buat lagi kerja-kerja lain. Dia berniaga pula. Untuk apa dia buat tu? Dia nak cari lebih lagi. Kalau dah cukup, orang kata cukup lah, dia kata kan, cukup lah, malas dah lah. So tu maksudnya dah cukup lah. Jadi kalau kita lihat kehidupan ini kata Nabi lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Nak dibandingkan dengan negeri akhirat. Adakah kita yang berakal sihat ini akan rasa cukup dengan kehidupan dunia ni? Boleh tak kita rasa cukup lah kehidupan dunia ni? Tak, kita nak lebih lagi. Manusia ni sifat dia nak lebih lagi. Tapi lebih ini bagus. Sebab apa? Yang dia rasa tak cukup tu, dia rasa dunia ni kecil, yang dia nak akhirat. Ada orang dia rasa cukup dah dunia ni bagi dia.
Tapi ada orang tu dia melihat akhirat tu jauh lagi besar. Jadi kalau orang tu dia rasa tak cukup, dia nak lagi, dia akan laburkan bahagian yang dia ada untuk berniaga, lepas tu dia dapat lagi hasil. Jadi yang kita ada sekarang, yang Allah bagi dunia ni, kita laburkan sebanyak mungkin. Untuk dapat apa? Untuk dapat yang lebih banyak lagi di mana? Di akhirat. Tapi ada orang tu dekat dunia ni dia rasa dia dah berpuas hati, dah cukup. Jadi dia tak perlukan lagi akhirat. Bila tak perlukan akhirat, tak perlulah pengorbanan kepada Allah. Tengok dalam surah 10. Ayat 7 dengan 8. Surah 10 ayat 7 dengan 8. Muka surat 209. Muka surat 209. Ayat 7 hingga 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Jadi bila kita merasa akhirat itu kita tidak perlukan, cukuplah dunia ini. Jadi dia tidak mengharapkan hari pembalasan. Orang yang mengharapkan hari pembalasan, syarat dia nak mendapatkan kecukupan di akhirat nanti, dia perlu korbankan yang dunia ni. Tapi kalau sebaliknya, orang yang merasakan sebercukup dunia ini, Allah kata pertama, mereka ialah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Kenapa mereka tidak mengharapkan? Sebab mereka dah cukup dengan dunia ini. Dah rasa sangat besar dah dunia ini bagi dia. Kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia nampak apa yang Nabi sampaikan kepadanya, iaitu apa dia? Dunia ini lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Kalau kita lihat penduduk dunia pada hari ini ada 7 bilion. Kalau lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, berapa persen yang kita dapat dalam urusan dunia ni? Kalau kita sungguh-sungguh, semua orang sungguh-sungguh. Banyak ke sikit? Penduduk ada 7 bilion. Kan? Penghuni bumi ni. Lepas tu nilainya pula yang ada tu untuk kita kongsi-kongsikan adalah yang lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Banyak ke tak dapat? Sikit je. Jadi bila sikit, yang ada kuasa lah yang akan dapat lebih. Benda sikit, siapa yang boleh dapat banyak kalau benda sikit? Siapa yang ada kuasa? Jadi bila ada kuasa, dia akan buat kezaliman. Tu jadi melampaui batas tu. Sedangkan kalau kita nakkan akhirat, kita bukan buat begitu, takkan menindas orang. Bahkan kita akan belanjakan balik apa yang kita ada. Itu yang Nabi tunjukkan. Sebab apa dia kena belanjakan? Itu syarat untuk dapatkan yang di akhirat. Tapi kalau ada orang itu, dia tidak mengharapkan hari kiamat sebagai kehidupan yang sebenar-benarnya, memadai dengan kehidupan dunia, dah tentulah pertama sekali dia tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Inna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tak mengharapkan pertemuan dengan kami. Kemudian Allah sifatkan mereka lagi dengan apa? Waradu bil hayatid dunya, dan mereka rasa senang dan mereka rasa puas dengan kehidupan dunia ni. Yang mereka usahakan cari adalah dunia, yang menyebabkan hati mereka rasa puas.
Mereka seronok mengumpul, mereka seronok menambahkan lagi. Sedangkan kaedah yang sebenar ialah membelanjakan. Cari, kemudian belanja. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada orang-orang yang bertakwa, mereka akan belanjakan. Tengok para sahabat Nabi, tengok Nabi sendiri macam mana Nabi membelanjakan harta dia. Selalu kita ingat Nabi ni miskin, kan? Selalu kita ingat Nabi ni miskin. Memang ada tahap Nabi tak ada apa-apa. Tapi bila Nabi di Madinah, sebenarnya kedudukan Nabi istimewa. Nabi pemerintah dan Nabi seorang Rasul. Kalau dalam peperangan, Nabi dapat harta ghanimah, dah ada portion dia dah. Banyak tak? Oh, banyak. Jadi apa Nabi buat dengan harta tersebut? Kalau kita dapat bonus, contohnya kita renovate rumah. Nabi kita pun tahu dia solat macam mana, terpaksa tolak kaki Aisyah. Kenapa tolak kaki Aisyah? Rumahnya kecil. Kalau ikut kita ada bonus, boleh panggil kontraktor kan? Tak tolong renovate sikit, bagi Aisyah satu bilik besar. Aku ada satu surau sendiri, macam rumah kita ada surau sendiri, beribadat. Tapi Nabi dengan rumah yang seadanya itu, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi solat. Mana pergi duit-duit Nabi? Tengok di hujung hayat Nabi, Nabi korbankan 100 haiwan ternak. Kalau kita satu bahagian mungkin, kalau paling-paling pun satu ekor lembu berapa ribu? 5,000, 6,000, 4,000. Nabi 100 ekor. Banyak duit Nabi. Dan bila Nabi korbankan 100 ekor tu, Nabi kata apa dia? Itu adalah untuk umatku yang tidak mampu. So Nabi buat untuk siapa? Untuk umat dia. Orang datang rumah Nabi, jumpa Nabi, nak minta harta, Nabi akan bagi. Takkan Nabi biarkan orang tu balik dengan tangan kosong. Jadi maksudnya orang yang nakkan akhirat, dia kena buat apa? Belanjakan dunia. Jadi kalau kita seronok mengumpul dunia, itu bahaya. Itulah orang yang dirasa puas dengan apa yang dapat kat dunia, dah rasa enak sangat dah. Sebab tu Nabi dalam Quran kata, kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang menipu. Memang kita nampak akhirat, tapi dunia depan mata tu menipu kita. Kita lagi rasa seronok dengan dunia. Dalam hati, ya aku nak akhirat. Akhirnya kita tidak sanggup berkorban untuk akhirat. Jadi kemudian Allah kata apa? Watma'annu biha. Dan dia sudah rasa tenteram. Tenteram sini maksudnya dia terjamin, dah rasa terjamin dah dengan dunia ini. Sebab tu kita berlumba-lumba nak pastikan anak-anak kita dapat sijil. Supaya apa dia? Lega saya. Anak aku yang sebelum tu ada degree dah. Oh yang nombor 2 kakak, adik tu lebih sikit dia kakak, ada master dah rasa lega dah. Bukan itu kehidupan dunia. Selagi kita belum mati, kita tak boleh rasa tenang. Kerana nanti di akhirat, di hadapan kita, adanya apa? Adanya neraka jahanam yang kita akan lalui. Bukan kita mengatakan tidak perlu belajar, bukan. Tapi jangan rasa apa? Puas. Jangan rasa sudah memadai. Dan apa kesannya lagi? Wallazina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka ialah orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami ghafilun, orang-orang yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Sebab kaedah yang berbeza. Ghafilun orang yang lalai, minta maaf. Ghafilun orang-orang yang lalai. Sebab nak dapatkan dunia, mestilah kena belajar ilmu dunia. Tapi kalau kita nakkan akhirat, kena belajar urusan apa? Akhirat, iaitu Al-Quran. Jadi kalau kita fokus kita adalah dunia, mereka akan jadi orang yang lalai terhadap akhirat, meninggalkan ayat-ayat Allah. Jadi kata Allah, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah tadi Jahannam. Bima kanu yaksibun. Disebabkan apa yang dahulunya mereka usahakan. Jadi buka balik surah An-Naba tadi. Surah 78. Jadi kenapa orang menjadi derhaka? Kenapa orang menjadi melampaui batas? Kerana ini adalah orang-orang yang sudah merasa cukup dengan kehidupan dunia. Tengok, pelik betul. Dia dapat yang sikit tu boleh jadi melampaui batas. Itulah dunia. Bila kita dah rasa puas dengan dunia ni, kita telah meninggalkan yang besar lagi, iaitu apa dia? Akhirat. Jadi segala usaha kita semua, dia akan tidak lari daripada dunia sahaja. Jadi bila nak dapatkan dunia saja, terpaksalah kita mencantas dan sebagainya. Itu jadi melampaui batas kesan dia.
Baik, tengok ayat 23. Ayat 23 surah An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Jadi labithina maksudnya mereka yang melampaui batas duduk dalam neraka itu, labithina dalam keadaan orang-orang yang tinggal di dalam neraka ahqaba. Tengok dia terjemah, dia kata apa ahqaba? Dalam masa yang panjang. Ahqaba ini, ahqabun jamak kepada hukubun. Hukubun. Ini mufrad dia, singular dia. Plural dia ialah ahqabun. Cuba baca hukubun. Hukubun itu mufrad. Ahqaba dalam surah An-Naba ini bentuk jamak dia. Jamak ni kita kata plural lah. Hukub itu dia punya mufrad. Kata ganda dia apa? Ahqabun atau ahqaba. Jadi hukub ini sebenarnya ialah satu bilangan tempoh. Satu bilangan tempoh. Ahli tafsir dia berbeza pendapat. Ada yang kata hukubun ni, kalau kita kata hukubun ini ialah 70 tahun. Satu hukubun adalah 70 tahun. Dia macam tu. Macam kita kata macam inilah. Sepekan. Berapa sepekan? Sehari tak pakai dah sepekan tak? Sepekan berapa lama sepekan? Seminggu lah. Sepekan seminggu ke betul? Betul lah, sepekan tu seminggu. Jadi seminggu berapa hari? 7 hari lah. Kalau kita kata seabad, seabad berapa tahun? 100 tahun kan? Kalau 10 tahun kita panggil apa? Dekad. Kalau dekad 10 tahun. Hukub 70 tahun. Nampak? Macam tu. Kalau abad kita kata berapa tahun? 100 tahun. Kalau dekad 10 tahun. Kalau hukub 70 tahun. Nampak? Itu maksudnya dia satu istilah nak menunjukkan tempoh tertentu. Macam kita kata abad lah. Orang Melayu sebut abad, orang Melayu sebut apa tadi? Dekad, kurun ke. Tu kita guna bahasa tu. Bahasa Arab pula ada yang digunakan perkataan hukub. Jadi hukum ini sebahagian ahli tafsir kata 70 tahun. Jadi kalau 70 tahun, maksudnya apa dia? Jamak dia ialah ahqaba. Maksudnya dia bukan duduk tu 70 tahun dekat akhirat. Maksudnya berdouble-double lah. Sebab 70 tahun ni hukubun. Ahqabun ini ialah jamak, bentuk jamak. Jadi paling-paling kita kena kali 3. Sebab jamak ni lebih daripada berapa? 2. Jamak ni lebih daripada 2. Kita boleh kata secara kasarnya seolah-olah macam 70 kali 3 berapa? 210 tahun. Tapi ingat, ini kita cerita tentang akhirat. Jadi cuba kita kira, kalaulah 70 tahun, 1 tahun ada berapa bulan? Memang di sisi Allah 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan ada berapa? 70 kali 12. 12 kali kita kira 30 hari lah. Kasar. Berapa ni? Ada kalkulator tak? Nah, 70 kali berapa? 12 kali dengan 30. Yang ini maksudnya berapa ni? 25,200 hari. Dah selesai ke perkiraan dia? Belum. Sebab 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi ini baru hari. Jadi 25 kali 1,000. 1,000 ni tahun. Jadi tukar balik pada tahun ni. Jadi berapa? 2 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi 25 juta. Apa ni sekarang? Tahun. Jadi kalau kita kiralah hukubun di akhirat, iaitu 70 tahun, di akhirat bersamaan dengan 25 juta tahun perkiraan di dunia ini. Lama ke tidak? Sebab tu dalam terjemahan dia kata apa? Apa dia terjemah Aqabah? Dia terus dia ambil dengan makna dia, iaitu apa? Dalam masa yang sangat panjang. Jadi lama. Berabad-abad kalau kita kata kat dunia ni. Mereka apa? Berhukup-hukup. Aqabah. Itu kalau yang kata 70 tahun. Ada yang kata 80 tahun. Tukarlah pula bilangan dia. Ada yang kata hukum ini maksudnya 80 tahun. Ada yang kata hukum ini sehingga satu hukum 300 tahun. Jadi kira tukar balik 70 kepada 80 ataupun tukar 70 kepada 300 tahun. Jadi lama tak? Oh, na'udzubillah. Panjangnya waktu yang mereka, na'udzubillah min zalik, mereka berada di dalamnya. Jadi bayangkan, mereka duduk dalam tu berhukup-hukup. Dan setiap hukup tu berpindah azab. Cuba tengok di hujung sekejap, ayat 30 sebelum kita baca balik ayat yang ke 24. Ayat 30 tu paling menggerunkan. Jadi tempoh berjalan. Kita kata kalau satu hukup sahaja dah berapa juta tahun? 25 juta tahun. Dalam keadaan yang macam mana? Baca ayat ke-30. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah olehmu azab yang disediakan. Falan nazidakum, maka tidak sekali-kali kami tambah kepada kamu azab di dalam neraka itu. Kami takkan tambah kepada kamu azab melainkan tidak